Assalamualaikum. Okey, hari ni kita tengok macam mana kita nak lengkapkan pelan kewangan. Actually apa yang latihan dalam muka surat 124 dan 125 ni dia lebih kepada nak kita susun pelan kewangan tu dalam bentuk yang lebih teratur, dalam bentuk account. Okey? So, kita tengok contoh. Sebelum tu kita tengok perkataan defisit ni Okey, defisit ni maksud dia kurang. Okey, lebihan ni lebihan. Lebihan ni macam aliran tunai dia positif lah, dia dapat nombor positif. Okey, kalau defisit tu maksudnya dia dapat aliran tunai negatif. Ataupun sekejap lagi nanti dia akan dapat nilai ni negatif. Okey, itu maksud defisit. Alright, so kita tengok contoh yang pertama. Okey, kita tengok pelan kewangan bagi keluarga Kim. Okey, keluarga sebelum tu kita ada dua kolom kat sini Ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Selalunya kolom yang kedua ni kita kira jumlah. Okey, jumlah. Okey, yang dekat bahagian kolom yang pertama ni, yang ini selalunya kita letakkan dia punya details. Ni detail kita punya pelan kewangan. Right, so kita tengok satu-satu. Start daripada yang ni. Okey, pendapatan. Okey, gaji Kim 3,500, gaji isteri dia 2,000. Pendapatan pasif ialah 400. So jumlah pendapatan dia ialah 5,900. Okey, kat sini jumlah pendapatan dia akan tolak dengan perbelanjaan tetap. Okey, simpanan tetap dia 590, dana kecemasan dia RM100. Okey, so dia akan tolak lah. Allah, silap. So dia akan tolak. Okey, 5,900 ni tolak dengan 590 dan tolak dengan 100, kita akan dapat baki pendapatan ialah 5,210. Alright. Lepas tu tolak lagi dengan perbelanjaan tetap. Okey, perbelanjaan tetap dia setiap bulan dia kena bayar ansuran rumah. Okey, jumlahnya 1,250. Okey, ansuran pinjaman kereta 625. Tambah dua-dua ni kita akan dapat 1,875. Okey. Lepas tu tolak lagi dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, perbelanjaan tak tetap ni maksudnya dia akan berubah-ubah lah. Tiap-tiap bulan jumlahnya akan berubah. Okey, utility rumah. Utility ni maksudnya apa? Utility ni macam perbelanjaan bil elektrik, bil air. Itu utility lah. Okey, belanja petrol 400, belanja barangan dapur 1,200. So jumlah perbelanjaan tak tetap dia ialah 1,950. Okey, macam mana nak tahu defisit ke ada lebihan? So apa kita buat ialah kita tolakkan baki pendapatan kita ni 5,210, kita tolak dengan 1,950. Okey, dan juga tolak dengan 1,875. Okey, tolak dengan jumlah pendapatan perbelanjaan tetap. Okey, baki pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan tetap, tolak dengan lagi jumlah perbelanjaan tidak tetap. So kita akan dapat 1,385, RM1,385. Positif kan? So maknanya kita berlaku lebihan. Okey, inilah pelan kewangan dalam bentuk account. Okey, dalam bentuk yang lebih teratur, bentuk jadual. So tolong buat dekat saya soalan nombor 1, 2, 3. Right. Okay, the next one is muka surat seterusnya. Okay, yang ni. Okay, kita tengok contoh. Saya akan explain contoh dekat awak supaya awak boleh faham dan jawab soalan yang seterusnya. Alright, so pelan kewangan. Kita tengok pelan kewangan dulu. Okay, untuk Encik Osman. Alright.
Pendapatan bersih 3,500, pendapatan pasif 500. So jumlahnya ialah 4,000. Okey, tolak dengan simpanan tetap tak ada dana kecemasan 200. So baki pendapatan dia ialah 3,800. Okey. Kemudian kita kena tolak dengan perbelanjaan tetap. Kita ada rumah 1,500, kereta 500. Jumlahnya ialah 2,000. Sekali lagi kita kena tolak lah yang 2,000 ni. Lepas tu kita kena tolak lagi dengan perbelanjaan tidak tetap. Makan minum 800, bil telefon 200,500, melancong 700,500. So jumlah tiga benda ni ialah 1,800. So macam mana kita nak cari duit Encik Osman ni, lebihan ke defisit? So 3,800 ni tolak dengan 2,000, tolak dengan 1,800. So kita akan dapat kosong. Adakah berlaku lebihan di sini? Tidak. Okay. Adakah berlaku kekurangan di sini? Tidak juga. Okey, tak apa. Kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama, adakah Encik Osman menguruskan kewangan yang cukup? Okey, awak rasa Encik Osman ni, dia urus kewangan dia dengan cekap ke tak? Okey, pada pendapat saya tak cekap. Kenapa? Sebab apa ni? Ni awak nampak ni. Dia langsung tak ada balance duit dia. Kosong. Kalaulah berlaku emergency apa-apa, memanglah dia simpan dana kecemasan dia 200. Tapi dibuatnya kecemasan tu contohnya ada kemalangan ke, mak ayah sakit ke, lebih daripada 200, dia nak korek duit dekat mana? So, pada pendapat saya tak cekap. Sebab apa? Tak ada simpanan lebih. Yang lebih, simpanan tetap yang lebih. Okey, dan dekat sini jawapan dia bagi kat sini tidak cekap kerana tiada simpanan tetap bulanan. Ya, betul, dia tak ada simpanan tetap bulanan. Nampak tak ni? Nampak? Simpanan tetap, tak simpan langsung. Lepas tu perbelanjaan tidak tetap yang terlalu tinggi. Mari kita tengok perbelanjaan tak tetap yang ni kan. Oh, ya, terlalu tinggi. Bil telefon pun sampai 200,500. Saya punya bil telefon saya RM63 je. Okay. Lepas tu ni melancong sampai 700,500. Daripada dia melancong banyak sangat sampai 700,500 ni, baik disimpan sikit dekat simpanan tetap. Okay, macam itulah. Kena fikir logik sikit dalam soalan ni. Okay, tengok soalan B pula. Dia kata apa? Encik Osman ingin membeli satu set sofa berharga 4,800 dalam masa setahun. Okay, setahun ada berapa bulan? 12 bulan kan? Okay. Berapakah simpanan bulanan yang diperlukannya? Beri cadangan untuk beliau mencapai matlamat tersebut. Oh, dia nak beli sofa harga 4,800. Nak dalam masa satu tahun dia nak ada dah sofa tu. So, sebulan dia kena simpan berapa? So 4,800 ni bahagi je lah dengan 12 bulan. Sebab setahun kan ada 12 bulan. So kita akan dapat berapa? RM400 sebulan. So Cik Osman ni dia kena simpan sebanyak RM400 sebulan. Nampak tak dia buat kat sini? Kan? Dia kena simpan. Dia kena tulis lah apa yang awak kira awak kena tulis. Tapi macam mana dia nak simpan RM400 sebulan sedangkan dia tak ada lebihan langsung? So what he should do is, dia patut mengurangkan perbelanjaan dekat melancong ataupun kurang perbelanjaan dekat bil telefon ataupun kurang perbelanjaan dekat makan dan minum. So dekat sini jawapan dia bagi dekat awak, Cik Osman boleh mengurangkan perbelanjaan bil telefonnya serta perbelanjaan melancong untuk memperolehi RM400 sebulan. Okay? Sebab makan dengan minum ni susah lah nak kurang. Sebab sekarang ni kan awak tahu je lah harga makanan mahal sikit. So actually kan kelas, bab ni pendek je. Kita dah habis dah sebenarnya. Okay, so saya nak awak sambung jawab muka surat 125, soalan 1, 2 dan 3 sehingga muka surat 126 lah.
Alright, so kalau ada masalah boleh bagi tahu saya. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.